Surah As-Saffat mula ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Limisli, bagi seumpama, haza ini, fal ya'mal, maka hendaklah ia beramal, al-amilun, oleh orang-orang yang beramal. Artinya, orang-orang yang masuk ke syurga, artinya orang-orang yang telah mendapat kemenangan. Limisli hadza, bagi seumpama ini, artinya kemenangan semisal ini, yang serupa ini, sebab ayat atas, inna hadza lahuwal fawzul azim, bahawasanya ini sungguh dia kejayaan atau kemenangan yang amat besar. Jadi bagi seumpama ini, iaitu kemenangan yang seumpama ini, wal ya'malil amilun, maka hendaklah ia beramal oleh orang-orang yang beramal. Ya, artinya ya, dengan kemenangan yang seumpama itu, beramallah ya orang-orang yang beramal untuk mendapatkan kemenangan itu. Ya. Sama lagi ayat yang ke-62, akazalika, adakah itu, khairun, lebih baik, nuzulan, hidangan, am, atau sajaratuz zakum, pohon zakum. Sambung ayat 63, inna, sesungguhnya kami, ja'alna, telah kami jadikan akannya, fitnatan, sebagai cobaan. Sebagai cobaan lizzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Baik, saya mak semula. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum, adakah itu lebih baik hidangan, mana hidangan untuk ahli-ahli syurga, ya, lebih baik, atau syajaratuz zakum, atau pohon zakum, ya. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin, sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami jadikan akannya fitnatan, sebagai cobaan, lizzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Artinya, pohon zakum ini adalah satu fitnah, cobaan atau seksaan untuk orang-orang yang zalim. Ini ya, orang-orang zalim ini ialah mereka penduduk-penduduk neraka. Itu maknanya ada pohon, ya, diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam neraka. Baik, ayat 64, innaha, sesungguhnya ia, syajaratun, pohon, tahruju,
ia keluar fi asli, pada dasar, al-jahim, neraka jahim. Ayat 65, tol'uha, mayangnya, ka'annahu, seolah-olahnya, ru'us, kepala-kepala, syayatin, syaitan. Simak semula. Innaha syajaratun tahruju fi aslil jahim. Sesungguhnya iaitu pohon zakum, ialah syajarah, ialah pohon, tahruju fi aslil jahim, ia keluar dalam dasar neraka jahim. Ini nak menunjukkan, ya, ahli neraka. Dalam neraka ada pohon, namanya pohon zakum. Ni. Jadi pohon zakum ni tumbuh dalam neraka. Ini lagilah diperlekehkan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Muhammad kata, dalam neraka, dalam api ada pohon. Ada pohon, kau pelik tak? Macam bahasa kita lah, kau pelik tak? Kamu pelik tak? Muhammad kata, dalam api tu ada pohon, boleh hidup. Mulalah Muhammad tu merepek. Ya? Api itu dah membakar. Kemudian ada pohon boleh hidup dalam api. Lagilah dianggap oleh orang musyrikin, ya, Mekah ni masa itu, dianggap sebagai Muhammad ni dah mengarut dah. Dah bukan-bukan diceritakan. Macam tu. Mungkin kalau kita hidup zaman tu pun belum tentu kita boleh percaya ke tidak. Ya, kita hidup dalam kalangan orang-orang musyrikin yang masyarakat dia macam tu. Ya, orang tua-tuanya macam tu, tok pengulunya macam tu. Ya. Jadi kita pun mungkin terikut-ikut juga dengan mereka. Belum tentu kita akan membenarkan Rasul. Ya, tetapi oleh kerana kita ni satu keturunan yang sudah orang tua kita sebagai orang Muslim percaya kepada kitab, ya, beriman kepada kitab, ya, apapun yang dikatakan oleh kitab itu atau kitab Quran ini, ya, kita dah percaya. Baik, kita rasa pelik, okey? Di dunia juga banyak perkara yang kita rasa pelik. Ya. Kalau kita katakan dalam dasar neraka ni ada pohon zakum, ya, kita rasa pelik. Sebenarnya ada contoh-contoh di dunia juga yang kita anggap sebagai pelik. Ya. Contohnya, kita hidup tak kalau kita hari minum air masinnya? Ya. Tak boleh hidup. Ya. Lebih masin je dah darah tinggi dah. Ya. Makan masin lebih je dah kena halang dah, kena kondemkan dah. Darah dah naik dah. Jadi bayangkanlah, ya, dalam laut tadi, padahal laut tu masin. Mengikut akal kita, apalah binatang boleh hidup pada air masin? Kita sendiri pun tak boleh hidup kalau minum air masin hari-hari. Ya, tapi Allah tengok, tunjukkan kepada kita ada, ya, binatang yang boleh hidup pada air masin. Ya, contohnya ikan. Ya, ikan boleh hidup berlama-lamaan dalam dalam air masin. Begitu juga binatang-binatang yang lainnya yang boleh hidup. Ada pula tumbuh-tumbuhan yang hidup pada air masin. Ya. Tumbuh-tumbuhan tu boleh hidup pada air masin. Ya. Rumput rampai di dasar laut. Ya, ada rumput rampai di dasar laut. Ya, dia boleh tumbuh, ya, pada air masin. Ya. Cuba bayangkan. Itu pun kita rasakan sesuatu yang pelik. Walaupun dalam segi adat akal kita, dia susah nak terima. Tapi boleh berlaku. Ya, boleh juga hidup, ya,
benda-benda, ya, makhluk Tuhan yang boleh hidup pada air masin. Ya. Kemudian, ya, kita dengar, ya, dan kita lihat ada api di dasar laut. Ada keluar api dasar laut. Padahal dia keluar pada, ya, pada kepenuhan air laut. Ya. Tapi ada air api boleh keluar, ya, dalam air itu. Jadi itu pun pelik juga. Tapi ya, benda tu ada dan wujud. Ya, maka tidak heranlah kalau Tuhan punya kuasa menumbuhkan pohon yang dikatakan zakum ini hidup pada dasar dasar neraka menjadi makanan kepada ahli neraka. Dan diterangkan katanya pohon ini mayang dia seolah-olah seperti kepala-kepala syaitan. Kenapa disebut sebagai syaitan? Syaitan ni ialah buruk. Ya, mana buruk? Mana dia punya mayangnya, ya, macam kepala syaitan. Mana buruk sangat. Ya, artinya iaitu belum buahnya lagi, ya. Mayangnya saja dikatakan seolah-olah kepala syaitan. Ya, kemudian, ya, dia punya buahnya pula berduri. Ya. Buah dia berduri. Bayangkanlah. Ya. Lagi sambungan ayat 66. Fa innahum, maka bahawasanya mereka. Maka bahawasanya mereka la'akiluna, sungguh orang-orang yang makan. Minha, daripadanya. Famaliuna, maka orang-orang yang memenuhi. Maka orang yang memenuhi minha, daripadanya. Al-butun, akan perut-perut. Baik. Fa innahum la'akiluna minha, maka bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang makan, mana ahli neraka, ia tetap akan makan daripadanya. Ia dimakanlah. Famaliuna minhal butun, maka orang-orang yang memenuhi daripadanya akan perut-perut. Maknanya pohon-pohon yang berduri ini dimakan sehingga memutuskan tali-tali perut mereka. Ya, macam itulah ngerinya, ya, keadaan, ya, azab dalam neraka. Ya, ada makan buah zakum. Ya, dan buah zakum ini dimakan bukan tambah mengenyangkan, tapi menyeksakan lagi. Itu dikatakan yang ngerinya azab neraka. Ya. Baik, sambung lagi summa, kemudian inna, bahawasanya lahum, bagi mereka, alaiha, atasnya, la syauban, sungguh bahan campuran, min, daripada hamim, air yang sangat panas. Summa, kemudian, inna, bahawasanya, marji'ahum, tempat kembali mereka, la ilal jahim, sungguh kepada neraka jahim.
Baik, saya mak semula ya. Ha. Ha? Oh, tempat kembali mereka, marji'ahum, kembali mereka, la ilal jahim, sungguh kepada neraka jahim. Sungguh kepada neraka jahim. Okey ya. Saya mak semula ayat yang ke-67. Summa innalahum 'alaiha. Kemudian bahawasanya bagi mereka atasnya, atas api neraka itu, la sauban min hamim, sungguh ya ada campuran daripada air yang sangat panas. Maknanya di situ ya, dengan buah-buahan yang berduri dan ada campuran minuman yang begitu panas. Ya. Itulah azab orang yang dalam neraka. Summa inna marji'ahum. Kemudian bahawasanya tempat kembali mereka la ilal jahim. Sungguh kepada neraka jahim. Itulah tempat kembali mereka. Ya. Ini ya diterangkan ialah ya, kepada ya mereka yang tergolong daripada yang kafir, yang sesat, ya, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan Rasul, yang ya mencaci Allah Ta'ala. Semua ini ya akan menerima hukuman yang mana diterangkan tadi. Ya, mereka pasti akan meminum air yang sangat panas dan juga mereka akan makan ya, buah zakum yang mana buahnya berduri dan akan ya mengazab lagi, bukan mengenyangkan tapi mengazab lagi ahli neraka. Baik, sama lagi ya. Innahum, ayat yang ke-69. Innahum, bahawasanya mereka. Al-Faw telah mendapati mereka. Aba'ahum, akan bapa-bapa mereka. Dolin, orang-orang yang sesat. Ayat 70. Fahum, maka mereka ala atas asarihim, jejak mereka, yuhra'un, mereka digesa, dalam bracket mengikutinya. Baik. Innahum alfau aba'ahum dolin. Sesungguhnya mereka telah mendapati mereka akan bapa-bapa mereka, orang-orang yang sesat. Ya. Maknanya di sini nak menunjukkan bahawa mereka tahu, ya, bapa-bapa mereka atau moyang-moyang mereka ni memang salah jalannya. Ya. Dia tahu salah jalannya. Contoh Nabi Ibrahim, nampak bapa dia salah jalannya. Ya. Menyembah berhala, mengukir berhala,
Ya, jadi nampak jalannya salah. Tapi Nabi Ibrahim dia tidak bersegera ke situ. Tapi mereka fahum ala asarihim, maka mereka atas jejak-jejak mereka, mereka moyang mereka atau bawa mereka yuhra'un. Mereka digesa. Digesa mana mereka segera mengikutinya. Ya. Alasan mereka apa? Kita kena ikut moyang-moyang kita dah buat macam ni. Ya. Faham tak? Dia bahasa dia. Itu maknanya. Ya, dia tahu. Ya, moyang-moyang mereka ni dia nampak salah. Ya, menyembah berhala contohnya. Tapi mereka ya bersegera ke situ juga dengan alasan kita kena ikut moyang-moyang kita dah ya berkurun-kurun ya menyembah berhala, kita kena ikut ya. Jadi begitulah kita punya ambil pengajaran ya, kalaulah moyang-moyang kita ada melakukan kesesatan atau perkara syirik ya, kita yang nampak ni jangan kita ikut jejak mereka ya. Ini akan berlaku kesalahan yang ya menimpa kepada kita dan juga menimpa kepada orang atau moyang-moyang kita. Contohnya, ada satu keluarga, dia tiap tahun dia akan buat satu kenduri. Kenduri ni ya, kenduri ya persemahan. Jadi keluarga ni dia menyembelih binatang, dikatakan sebagai satu persemahan, artinya menghalau hantu. Sebenarnya bukan menghalau hantu, menjamu hantu ya, supaya hantu-hantu itu jangan mengganggu keluarga dia. Jadi dia korbankan seekor lembu, contohnya seekor lembu ya, bukan kerana nak buat kenduri selamat, bukan, tapi sembelihan tadi untuk menjamu hantu. Sebab ya, tahu tak macam mana mereka buat? Ya, mereka akan mengambil bahagian-bahagian tertentu tadi masak. Ya, tulang-tulang dia contohnya. Ya. Bahagian tulang-tulang dia dan ada bahagian ya anggota ya, badannya yang diambil tidak boleh dimasak. Maknanya diletakkan satu tempat ya, dibuat macam sajian. Kalau kita ingat ada apa? Ada dulang, letak tudung saji. Ya, jadi makanan tu letak tudung saji. Jadi macam itulah dibuat sajian. Ya. Yang lain dimasak. Ya, kalau sembelihan itu lillah, untuk Allah, tak ada satu yang boleh dibuang, mana semua jadi boleh dimakan. Ya. Tulangnya boleh buat sup contohnya. Ya. Tapi ini tak. Ya, tulangnya ya diambil, bahagian-bahagian tulang ini diambil untuk dijadikan sebagai persembahan. Kan jin makan tulang. Ya. Jadi tulang-tulang baru ni ya, jadi makanan jin. Dia ambil uap dia, bukan tulang tu habis dimakan, tak. Semasa disembelih tu ya, tulang tu ada uap lagi. Ya, uap tulang baru tu dipersembahkan untuk mereka. Mereka akan hisap. Ya, uap tu dia akan kenyang. Ya. Kalau tulang-tulang lama dia tak nak lagi dah. Ya. Dia tak boleh menyembelih. Jin ni tak boleh menyembelih. Ya, jadi manusia inilah yang melakukannya. Jadi ingat, kalau ada seandainya ya kita punya keturunan ada melakukan demikian, ya janganlah buat. Ya. Jangan ikut. Itu syirik. Bukan kerana Allah, itu kerana hantu, kerana jin. Sama saya teringat orang-orang yang nak mulakan pembalakan di hutan. Dia nak mulakan pembalakan dululah. Ya. Masih ingat lagi semasa budak-budak dulu. Ya. Dia buat jamuan. Katanya dia nak jamu orang kampung. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan sekadar jamu orang kampung. Dia sebenarnya buat persemahan supaya hantu hutan tu jangan ganggu dia buat kerja.
dia buat disemahkan, maknanya 2-3 ekor lembu, ya, sebab ramai nak dijamu. Jadi ada bahagian-bahagian tertentu tu, ya, diambil oleh pawang tadi, ya, dijadikan sebagai satu persembahan. Diletakkan satu tempat, ya, sebagai satu hidangan untuk jin. Yang lain dimasaklah. Tapi itu kenduri itu bukan kenduri selamat jadinya. Bukan kenduri selamat atau kenduri kesyukuran, bukan. Itu kenduri persemahan. Ya. Jadi jangan buatlah hal-hal macam ni. Itu besar. Kadang kecil saja pun ada. Ya. Samalah tu. Ya. Apa tujuan dia asap keris tu? Ya, kerana nak memberi makan kepada penunggu keris tu. Kita nampak keris, ya, tetapi hakikatnya dia ada penunggu. Ya, jadi penunggu ni yang kita bagi makan. Hanya kita dinampakkan gambaran tu keris. Ya, hakikatnya dia adalah jin. Ya, dah ada penunggu jin. Itu yang kalau tak diperasapkan, ya, dia akan mengamuk. Ya, keris tu boleh mengamuk, ya, mengganggu tuannya. Jadi artinya keris itu sudah ada penunggu. Jadi kalau kita, ya, janganlah terlibat macam itu, susah kita. Ya, jangan melibatkan diri kita nak menyimpan benda-benda, ya, yang perlu nak diperasapkan, yang perlu dimandikan limau, ya. Tak perlu menyusahkan kita dan menyusahkan kematian kita nanti, ya. Itu, yes. Kalau boleh dibagi nasihat, kalau tak boleh tak apalah, ya. Boleh kita bagi tahu, ya, tapi, ya, entah-entah kita dikatakan awak tak tahu, kan, kita dibodohkan, dia lagi pandai. Awak apa tahu, kan, budak-budak lagi, ya. Ya. Jadi kita yang diperbodohkan. Ya. Itu macam-macam lah. Itu perkara sampai persemahan, perasapan, ya, dan berbagai-bagai lagi lah. Ya. Sekarang ni jarang orang gunakan kemenyan, ya. Kalau dulu orang banyak gunakan kemenyan, ya, sebagai perasapan untuk pemujaan. Sekarang ni dah ringkas digunakan, ya, colok, ya. Ya. Digunakan colok, ya. Kita gunakan kemenyan lagi. Ya. Orang mati dulu dia tak ada pewangi. Jadi kadang ada mayat-mayat yang dah lama, yang nak dikebumikan dah terlama sikit, terlambat. Jadi diletakkanlah asap-asap kemenyan tu supaya menghilangkan bau tu. Semasa tu pewangi tak ada lagi, ya. Susah nak dapatkan pewangi. Jadi mereka gunakanlah kemenyan. Ya. Tapi saya teringat lagi dulu-dulu punya tahlil, kalau kenduri tahlil, ya, mereka mesti nak siapkan asap kemenyan. Itu yang pelik tu. Ya. Ya. Imam tu dia minta bekas kemenyan tu. Ada tempat bekas kemenyan tu. Jadi rupanya tiap-tiap rumah ni memang kena siapkan. Jadi bila ada majlis tahlil, dia akan berikan pada imam tu. Imam tu akan baca apa-apa, letak kemenyan dan berasaplah. Kemudian kemudian dia mulakan tahlil, ya. Asal rumah pun ada juga. Ya, diperasapkan tiap malam Jumaat apa macam tu, diperasapkan. Apa tujuannya? Kan jin makan asap. Jin makan asap. Nyamuk yang saya tahu, kalau nyamuk dia pakai sabut. Bukan kemenyan, ya. Kalau kemenyan ni memang salah satu daripada
makanan jin. Ya, bukan semua asap dimakan ya, tapi ya salah satu asap yang dimakan seperti colok, asap colok dan juga asap kemenyan. Ya. Macam asap dapur dia tak makan, serumbung kapal pun tak makan. Ya. Kalau dia makan tu dia batuk. Ya. Ya. Bukan semua asap dimakan tu salah kita salah faham. Ya. Asap rokok pun dia tidak termasuk dia makan asap rokok. Ya. Tapi asap rokok orang dulu dia campur kemenyan. Yang tu boleh jadi sebagai perasapan juga. Ya. Ada satu kisah, ya. Satu kisah. Ya, tapi logik jugalah. Dia ni balik malam-malam, tengah malam kadang, ya, masa tu belum ada jalan tar lagi di kampung ni. Ya, jalan biasa, jalan-jalan kecil lah biasa, bukan jalan tar. Ya. Jadi kadang dia melalui jalan pokok getah nak balik tu, jalan pokok getah. Ya. Dah tengah-tengah malam, pukul 1 kadang bersembang-sembang rumah orang tu, ya, dia balik. Padahal nak balik tu melalui lorong-lorong pokok getah. Ya, kadang lorong estate pun ada macam tu. Ya. Tapi dia berani dia balik orang seorang. Ya. Apa tahu senjata dia? Ya, senjata dia hanya rokok. Ya. Dia hisap rokok. Dia kalau berjalan tu dia akan hisap rokok. Rokok tu akan sampai ke rumah. Rokok bukan rokok kedai. Rokok gulung. Rokok gulung sendiri ada, ya, kemenyan dia pun ada. Ya. Orang dulu rokok dia ada kemenyan sekali. Ada satu bahan tu namanya setanggi. Ya, setanggi tu macam apa ya? Ni macam kayu tapi bau dia sedap. Ya. Dia bukan setanggi, apa, kelembak. Orang Jawa cakap kelembak nama dia. Tapi sedap bau dia. Ya. Dia campuran tu. Kemudian, ya, tahu tak apa rahsia dia? Dia kenapa dia perlu rokok kalau nak berjalan untuk menghilangkan takut gangguan daripada hantu-hantu ni. Ya. Tak. Dia punya faham macam ni, Rizalina. Dia punya faham, hantu tu bila nampak orang tu rokok, kan, dia kata, tengok manusia tu, api pun dimakan lagi kita. Faham tak? Jadi dia nampak manusia tu makan api, kan? Bila disedut, kan api tu menyala, kan? Membakar. Jadi percikan api tu nampak. Jadi bila syaitan hantu tu nampak, tengok manusia, ya, api pun dimakan lagi kita, tak payahlah kacau dia. Dia api pun dimakan. Ya. Itu senjata dia. Ya. Bukan dia bagi makan. Tak. Ya. Itu senjata dia menakutkan. Ya, menakutkan si hantu-hantu malam ni. Itulah dia punya senjata. Keberanian dia bila berjalan waktu malam. Tapi itu hanya makhluk halus. Kalau makhluk-makhluk yang tidak ada kawalan lah. Macam contohnya adanya harimau ke, ya, dan sebagainya, itu tidak termasuk, ya. Tidak termasuk. Rokok pun dimakan kat harimau tu sekali. Ya. Ya. Ini makhluk halus, ya. Jadi macam itulah maknanya, ya. Kalau seandainya jalan moyang-moyang kita ni dah nampak sesat dia, kita janganlah ikut, ya. Macam sekarang ni budaya kita sibuk tahun baru, nak baca doa tahun baru, awal tahun, akhir tahun, ya. Ingat tak? Ya, sibuk. Ya, bila kita periksa balik, ya, tak ada satu nas pun. Ya, tak ada satu hadis Rasul, kumpulan hadis-hadis Rasul berkaitan bacaan doa akhir tahun dan awal tahun. Tak ada. Tak wujud.
Habis macam mana doa tu ada? Doa tu direka je. Doa rekaan yang ada. Tiap negeri lain doanya. Ya, negeri Sembilan lain. Bila tengok Selangor punya lain. Ya, bukan doa daripada Rasul pun. Ya, doa hanya direka untuk tahun, untuk akhir tahun, awal tahun. Ya. Jadi tak payahlah kita nak menyibukkan diri. Ya. Kemudian disusun pula dengan majlis-majlis kena baca Yasin 3 kali dan berbagainya. Ya, siapa yang buat susunan ni? Bukan daripada Rasul pun. Ya. Tak ada satu pun yang menjadikan ia sebagai satu kewajipan. Ya, sedangkan doa tu, bila-bila kita boleh doa, siang, malam, pagi, petang nak minta ampun pun, bila-bila masa, ya kita boleh berdoa. Ya, tak ada ketentuan awal, akhir tahun dan awal tahun, tak ada. Kalau doa nampak anak bulan, tiap bulan nampak anak bulan tu, kita boleh berdoa. Itu adalah doa daripada Rasul macam tu. Ada. Bila melihat awal bulan, kita baca doa. Tak apa, itu ada. Ya? Zarina dah baca doa akhir tahun tadi? Ni. Ini dah masuk. Ni itulah. Mana ada doa nisfu Sa'ban pun. Tak ada doanya. Doa ni hari-hari kita boleh berdoa. Ya, tak ada ketentuan itu. Kalau nak tahu doa mustajab harian ada, iaitu pada sepertiga malam. Itu memang betul-betul mustajab lah. Ya. Setiap hari ada. Ya. Tak payah tunggu hari Arafah pun. Ya. Jadi macam orang yang pergi Arafah lah. Sebab kita puasa. Tapi kalau kita nak berdoa, tak adalah salah. Doa apa nak salah, bukan syirik pun. Ya. Tapi yang makbul tu mereka yang haji. Sebab mereka berada di Arafah. Ya. Macam contoh lah. Ya, kita solat di Masjidil Haram tu, ya, ratus ribu kan. Dia punya rakaat dia. Ya. Jadi, ya, kita solat, ya, di sini, di tempat kita, masa yang sama contohnya, ataupun hari yang sama. Ya, adakah kita dapat ratus ribu juga macam di Masjidil Haram? Tak ada. Salah tempat, samalah yang Zarina cakap tadi. Mereka di sana buat di Arafah. Kita bukan di Arafah. Ya. Hanya waktunya sama atau harinya sama. Ya. Iyalah. Ya. Biarlah kita tak boleh larang lah. Kalau dia nak berdoa, doa lah kan. Kita tak boleh larang. Bukan maknanya salah. Tak ada salah dia nak berdoa. Ya. Tak ada salah. Ya. Tinggal lagi nak menetapkan macam tu, tak betul lah. Nak menetapkan. Iyalah. Ditetapkan. Boleh? Selagi belum azan subuh, artinya ya masih ada tahajud. Sekarang pukul 6. Kalau Selangor 6:03 macam tu lah. Oh, masih boleh lagi. Ya. Itu tak apa kalau nak awal macam mana tahu nak baca surah Baqarah habis kan? Satu surah Baqarah habis kan? Itu pun satu hal. Bangun awal. Lepas tu terlelap, dah subuh tertinggal. Pukul 7 baru
Yang wajib pula tinggal. Ya. Itu pun kurang baik jugalah kalau macam tu. Ya. Hmm. Kalau sesekali tu tak sengaja, hal lainlah. Tapi kalau dah jadikan macam tu ya, bila subuh pukul 7 pagi. Subuh 7 pagi. Tak boleh lah, dah terbit matahari kan. Hmm. Oh tak, maknanya ketika kita sedar, ketika itulah kita buat buat lakukan apa? Contohnya subuh tu, pukul 8 dah terjaga. Maka pukul 8 pagi tu kita buat subuh untuk kita saja. Bukan kodok ya. So, kita buat kewajipan subuh untuk kita saja. Ya. Terus. Ha, tak adalah nak menyapu kat dapur dulu, nak masak nasi dulu ke apa ke, ya. Baru buat subuh. Tak boleh lah. Kita tumpukan dulu, ya, kerana kita terlewat. Jadi tu. Itu kalau kita tetap melakukan. Kalau kita dah selalu buat. Kalau sesekali buat, jarang-jarang buat, mana tak perlulah kita buat lepas subuh. Ya. Ini bagi mereka yang jaga, memang sentiasa menjaga. Dia ada buat, tapi terlupa pula ataupun terlambat, ya, dia kejar subuh dulu. Ya, dia kejar subuh dulu, kemudian dia buat sunatnya lepas subuh tu. Ya. Tu tak mengapa. Sunat ni macam mana? Sunat. Yelah solat sebelum subuh lah. Mana sebelum kita solat subuh tapi dah masuk subuh ya. Jadi 2 rakaat sebelum kita solat subuh. Itu ya. Oh, sunat rawatib. Solat rawatib ni kalau kita nak buat, ya, kita ambil zuhur dululah. Jadi okey, subuh dulu. Subuh 2 sebelum. Kalau zuhur sebelum 2, selepas 2. Dan boleh juga buat 4 sebelum, 4 sesudah. Untuk zuhur. Untuk zuhur ni ada 2 ya. Boleh 2-2. Itu muakkad yang 2-2 tu. Kalau kita buat 4-4, yang tambah 2 tu maknanya bukan muakkad. Ya. Kalau nak buat 4 awal, 4 akhir. Macam tu. Macam tu. Kalau kena dua-dua lah. Ya. Kemudian asar, tapi tak muakkad ya. Asar tak muakkad, 4 sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar tu tak muakkad, tapi kalau nak buat, kalau rajin buatlah. Ya. Okey. Kemudian ya, maghrib sebelum tak muakkad. Sebelum maghrib tu tak muakkad, tapi boleh buat 2. Kemudian sesudahnya muakkad. 2. Dan selepas ada. Selepas asar tu dikatakan waktu haram. Ya. Kalau maghrib sebelum ada 2 tapi tak muakkad, selepasnya ada 2. Ya, tu muakkad. Isyak sebelum tak muakkad, sesudahnya ada muakkad. Ya. 2-2. Nak ikutkan yang dikatakan muakkad 10. Yang muakkad tu 10. Asar 4 tu tak muakkad. Tak muakkad.
Cuba kira yang muakkad. Yang muakkad ada 10 tak? Subuh 2, Zuhur ambil dua-dua. Zuhur ada 4 lah. Zuhur ada 4 dan 6. Maghrib 2, Isyak 2. 10. Itu yang muakkad. Yang tak muakkad tadi yang saya kata tadi, contohnya sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, sebelum isyak, itu tak muakkad. Tapi kalau nak buat boleh. Ya. Terkadang begini, kadang ada satu ketika nanti, ya kita ni tak ada apa nak buat tau. Ya, kita tak ada apa nak buat. Jadi pada masa itu, masa banyak. Ya, kalau kita tak ada ilmu, kita akan tenganga-nganga. Kan? Jadi pada masa itu kita ada ilmu, kita lakukanlah yang surat-surat. Kalau dulu kita jarang-jarang kita dapat nak buat, ya. Tapi bila satu ketika nanti banyak masa lapang, ya, kita buatlah, ya. Contoh lain, ya. Contohlah, ya. Contoh kita pergi umrah, contoh kan. Pergi umrah, apa tujuan kita umrah kan nak buat ibadat. Kita tak fikir nak makan, nak jaga anak lah, itulah ini, tak terfikir. Ya, fikir kita 2 minggu tu kita pergi umrah tu maknanya nak beribadat. Jadi lakukanlah masa tu banyak lapang. Kita lakukanlah. Ya. Sebab masa lapang banyak. Ya. Macam itulah contoh kalau kita di tempat kita sendiri pun ada satu ketika nanti, ya, mungkin kita ada masa yang macam tu, yang tak banyak urusan lagi nak dilakukan. Jadi banyakkan dekatkan diri kita pada Tuhan lah, dengan jalan yang kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita memang tenganga-nganga lah. Kita tak nak buat apa. Ya. Tak apalah, ada juga rajinnya. Ya. Itu dikatakan, maknanya mungkin masa ni kita banyak tertinggal-tinggal. Tapi kemungkinan nanti satu ketika kita dah tak banyak urusan, nak dipikirkan tak banyak urusan dunia kita, ya, kita lebih banyaklah cari jalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan itulah, salah satunya jalan solat. Ya. Bayangkanlah kalau kita boleh buat tu saja dah berapa rakaat. Kalau campur yang muakkad, yang tak muakkad berapa? Cuba kira. Tadi 10. Dah 16. 16 satu hari tu. Ya. Yang fardu 17. 17. Dah berapa dah? 23. 33. 33, ya. Bayangkan satu hari 33 kita buat. Itu tak masuk kalau kita rajin buat duha. Kalau duha, campur duha 4 rakaat, berapa? 37. Ya. Ini tengah rajin ni. 37. Ya, kalau kita rajin lagi malam buat tahajud 8 rakaat. Berapa? 45 satu hari satu malam. Tiga mana? Witir. Belum campur witir. Campur witir. 3 berapa? 48. Bayangkan 48 satu hari. Ya, itu time rajin tu. Ya, time tak rajin 5 waktu je lah. 5 waktu jangan tinggal. Ya. Itu tak. Itu tanda. Betul. Ya. 4. Kalau
Betul tak tadi? Ah, ah, tambah 6, 8. Jadi jumlah keseluruhan campur yang witir tahajud berapa tadi? Tadi 50 apa? 48 ya. Eh, tak, yang 10 muakkad. Kemudian Zuhur tambah 4 lagi. Zuhur tambah 4 lagi, 4 tambah 4 lagi. Tambah macam ni. Macam ni. Macam ni Zuhur. Sebelum asar 4. Ya. Ha. Wah, 50 satu hari, satu malam. Ya. Mungkin ada satu ketikanya ya kita akan terbuat macam tu. Ya, bukan terbuat, mungkin buat macam tu. Ya. Satu ketikanya. Mungkin sekarang ni tak lengkap lah. Yang dikatakan 50 tu. Ya. Mungkin satu hari nanti akan ya, terbuat juga. Masa yang banyak yang kosong ya, pasti akan terbuat. InsyaAllah. Ya. Yang kurang 1 rakaat saja. Maknanya witir tu kalau dah terlambat 1 rakaat pun boleh. Kalau dah kalau seandainya waktu tu mendesak lah dah dekat subuh. Kalau tak mendesak buat 3. Kalau tak buat tak dikatakan berdosa, dia termasuk sunat. Tapi sunatnya dia termasuk sunat muakkad. Witir ni. Dia termasuk sunat muakkad yang dituntut. Tapi bukan jadi satu bukan jadi satu kesalahan. Ya, kalau seandainya tak buat. Sebab dia bukan termasuk fardu. Ya, kena faham tu. Ya. Dia hanya sebagai satu penambahan amal-amal solihat, amal-amal soleh. Mengikut hadis tak ada 2, mengikut hadis 4. Yang 4 ni Zarina kalau nak buat ya, buat sekali terus ya, 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat tu 1 salam. 4 surah. 4 ada surah. Tinggal lagi tahiyat awal tak ada. Terus ya, tak ada tahiyat awal. Ada surah semua dan ada tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir saja. Macam tu. Ya. Kalau buat dua lah. Kalau nak Ustaz lagi suka yang sekali terus 4. Ya. Lagi suka. Macam tu. Ya. Kalau 4 ni lagi cepat sikit lah. Semua ada surah, tak ada tahiyat awal. Terus tahiyat akhir. Okey, faham? InsyaAllah. Okey, sampai situ dulu. Sampai ayat 70 70. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.